berbangsa. Tengoklah kepada budi dan bahasa. Apa tanda Melayu jati? Tulus dan ikhlas pakaian diri. Apa tanda Melayu berilmu? Kepada yang benar ia bertumpu. Apa tanda Melayu berada? Pada yang jujur ia bertempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang budiman, kalaulah tuah di medan laga, tersebutlah kisah pendekar Melayu. Dengan bismillah, majlis ini dibuka. Dengan salam kami ucapkan dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau tuan ke Pulau Penyengat, mari memakai kain pelekat yang menjawab salam tulus dan semangat. Semoga selamat dunia dan akhirat. Jalan belecak turunnya hujan, derasnya ia datanglah koju. Dengan bismillahirrahmanirrahim kami ucapkan, tak dapat kursi, sila duduk bersimpuh. Gunung Dai tinggi menjulang, ikan tenggiri lepas di tepian. Bangsawan Melayu sangatlah gemilang. Mari bersama kita lestarikan. Encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang budiman, gelombang besar di Laut Lingga, Tenggara dan Selatan saatnya tiba. Tuan dan puan jangan mencela, jika tak patut sampaikan berita. Dalam makan di atas batu, ditangkap anak putera mahkota. Inilah cerita bangsawan Melayu, lestarikan budaya sepanjang masa. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang budiman, Kerajaan Lingga gagah perkasa, Gunung Dai elok menawan. Bangsawan Lingga sudah ternama, aset budaya dilupakan jangan. Ke Pulau Lingga jadi tujuan, indah tempatnya dipandang mata. Agar hidup dilupakan jangan, arif bijaksanalah bertutur kata. Adat jauh beri berita, adat dekat saling menasihati. Andai terselip bahasa dan kata, mohon ampun, maaf diberi. Encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang berbahagia, sambutlah persembahan dari Sanggar Sri Mahkota Lingga dalam cerita Singgasana Berdarah. Dengan barisan para pelakon: Murwanto Sadri sebagai Sultan, Latifah Dahlan sebagai Permaisuri, Jelita Herpira Herman sebagai Tengku Putri, Ramlan Haji Hitamno sebagai Datuk Bendahara, Mustafa Hasan sebagai Temenggung, Muhammad Yamin Malik sebagai Datuk Menteri, Said Adri Said Adnan sebagai Datuk Megat, Asrul Suhardi sebagai Datuk Bintara Dalam, Luki Andrea Arifin sebagai Panglima Kelana, Hendra Muhammad Nur sebagai Panglima Kumbang, Syaharudin Auzar sebagai Jala, Miftahul Fikri Effendi sebagai Baro, Rizki Juliandi Abdullah sebagai Usman, Nur Halifah Ibrahim sebagai Kuntung, Normi Atan Kasim sebagai Bunda Kuntung,
M. Sukri Al-Wahidi Zainal sebagai pengawal, Isra Maulana Mustafa sebagai pengawal, Tapera Aulia Sabarani sebagai dayang, Elza Zulianda Putri Helmi sebagai dayang, M. Tahir Bujang sebagai Tok Guru, Zaimah Idris sebagai inang, Sutradara Agustiar Haji Hitamno, penulis naskah Asrul Suwardi, pengarah pelakon Ramlan Haji Hitamno, penyunting naskah Murwanto Sadri, dekorasi pentas Fahrudin Arazi Ahmad Riau, Iskandar Kailani, Mustafa Hasan, penata rias Said Adrian Said Bakar, penata lampu Sanggar Sri Mahkota Lingga, soundman Nelsa Entertainment, pemusik Andre Palismana, Bah Arif Haris Depa, dokumentasi Arfa, Rangga, dan Ijul, penata musik Muhammad Imam Shah Imran Nur, penanggung jawab Kamarul Zaman Haji Kadir. Alkisah di babak yang pertama. Isteri kelana berbadan dua, baru saja berpandang mata, harus berpisah tunaikan titah baginda. Sudah lama tiada khabar berita, ketika bersuha berpisah pula. Menumpas lanon yang merajalela, harus berjuang di medan laga. Mawar merah di taman bunga, dipetik panglima bawa ke pekan. Bagaimana kisah di babak yang pertama? Mari bersama kita saksikan.
sekarang kabar berita tak ada sama sekali. Apalah agaknya yang terjadi padanya? Kasih berjelaga di pintu hati, meretas tabir di langit, mengharap doa tersampaikan kepada kekanda tercinta, segera kembali mendulang hati. Assalamualaikum. Ida. Ida. Waalaikumsalam. Kanda, Ida. dari mana saja Kanda? Sampai tak ada kabar. Kanda dari istana ni. Baginda Sultan memerintahkan Kanda untuk menumpas lanuan yang makin merajalela. Kanda, Ya, Dinda. tak dapatkah titah ini dilimpahkan kepada Panglima Kumbang saja? Tidak. Panglima Kumbang turut bersama kan? Kanda baru saja balik. Kanda sudah ingin pergi lagi. Sampai hati Kanda tergamak Kanda meninggalkan Dinda dalam keadaan berbadan. Bukan begitu, Dinda. Kanda hanya menjalankan perintah Baginda. Terlebih lagi, Kanda sebagai Panglima sudah menjadi tugas dan tanggungjawab Kanda untuk berbakti ke negeri ini, Dinda. Berat sungguh rasa hati Dinda melepaskan Kanda hari ini. Tapi apalah daya Dinda. Hanya doa yang tak berkesudahan yang dapat Dinda kirim untuk Kanda. Begitu juga dengan Kanda. Berat rasa hati Kanda meninggalkan Dinda. Tapi apalah daya. Semoga Allah menjaga Dinda dan anak. Sepeninggal Kanda, pandai-pandailah Dinda menjaga diri, ya. Baiklah Kanda. Dinda pasti menjaga rumah tangga kita. Dan Dinda pasti menjaga buah hati kita. Kanda, Mengapa, Dinda? Sepertinya Dinda tak rela kalau Kanda meninggalkan rumah ni. bukan begitu Kanda. Di mana berlabuh kita berhenti. Naik perahu kita bergalah. Berat sungguh rasa di hati. Baru bersua, terpaksa berpisah. Tapi walaupun Kanda jauh di mata, Dinda akan tetap setia kepada Kanda. Begitu juga dengan Kanda ni. Kalau rindu pandanglah bulan, tersemat di dalam, tersaat di dalam badan. Hanya doa yang dapat Kanda sampaikan, walau kalam tak mampu mengucap. Bukitku mata hutannya lebat, kabut pun tebal di pulau liat. Yang kita sudah tak, semoga tak terwujud. Terima kasih, Tuhan. Baiklah Kanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Atik Kumbang Panglima. Masuk ke belakang. Baik Kanda. Oh, Panglima Kumbang. Cepat masuk, Panglima. Terima kasih. Sila duduk. Silakan Panglima. Awal betul datangnya Panglima. Apakah segala perlengkapan sudah Panglima siapkan? Sudah Panglima. Segala perlengkapan dan peralatan sudah pasti siapkan. Begitu juga dengan pengawal dan pendekar. Semua sudah pasti siap. Kita tinggal menunggu berangkatnya lagi. Baguslah kalau begitu, Panglima. Dinda Kuntum, Ya Kanda. bawakan kahwa dan juadah untuk Panglima Kumbang kita ni.
Baik, Kanda. Kanda. Santai dulu. Ambilkan ini. Sebentar Panglima, sila. Sila Panglima. Terima kasih. Sila, Panglima. Janganlah malu-malu. Terima kasih. Silakan, Bang. Silakan. Apa nak cang, Panglima? Amboi. Bukan main. Itulah Panglima. Kata orang, carilah cepat-cepat orang rumah tu. Panglima, ada-ada saja musik. Kalaulah itu semua, tergantung jodoh lah Panglima. Kalau memang ada jodoh, suatu saat kita akan berjumpa. Silalah makan jodahnya Panglima. Terima kasih. Cepat selesai, cepat kita dapatkan kau. Terima kasih. Ya. Tak pun kau gelisah ni. Dah. Ha. Aku kena masa heran lah kita berdua ni dah. Apa pula pasal? Apalah tidaknya. Dari kita kecil hinggalah ke besar macam ni. Ha. Kerja kita tak ada yang lain je lah. Kalau lah tak menyamun, bunuh orang. Apa, tak ada kerja lain lagi, kita ni je lah. Baru. Engkau ni betul-betul lah bodoh. Kau kata aku bodoh ke? Apa pula? Kita ni kan umat Nabi akhir zaman. Masa ni, kau jangankan nak cari kerja yang halal. Kerja yang haram pun susah. Apa kata kau? Umat Nabi akhir zaman? Ha. Kalaulah kita kerja haram jadah macam ni, takkan dia aku Nabi sebagai umat. Kau tahu? Aku ni masih ingat pesan wak aku dulu. Yang manalah aku tahu yang pesankan wak kau, bukan wak aku. Bagus. Engkau, aku. Cuma disuruh orang. Kau tak tengok pembesar-pembesar di dalam istana tu? Apa? Saking kan nak merebut kekuasaan tu, nak merebutkan kuasa, kawan sendiri pun sanggup dibunuh. Ish. Jangan kau kira pembesar istana tu semua tu baik ke lagu. Mungkin lebih mulia lagi kerja kita lagi, walaupun kita bunuh orang. Lantak kalau jalan. Makin pening aku melihat kau ni. Apa ya? Kau tengok tu. Nampak aku macam dia tak? Siapa kan? Aku tak tahu pun siapa. Kau tengok kelak. Kalau kau nak bergerak, kau tunggu buat. Baik jalan. Hai tuan hamba berdua. Menyerahlah tuan hamba dan ikut kami menghadap sultan. Daripada kami melupakan lebih banyak lagi dagang di sini. Menyerah kata dia jalan. Tuan hamba, di dalam istana engkau boleh menjadi panglima. Tapi di sini, tempat aku ni, bukan tempat kau untuk menyebutkan diri. Benar je lah. Hei tuan hamba, sedangkan singa di dalam hutan lagi dapat aku tidakkan. Ini kan pula menghadap kau berdua. Hei tuan hamba, tenon bukan sembarang tenon. Tenon dibeli dibuat tanjak.
Lanon bukan sembarang lanon. Lanon ini tak mempan ditetak. Tuan hamba. Bagus, bagus, Di bagus. singgah sana Raja bertahta. Segantang negeri di Sungai Rokam. Jangan hanya berani berkata. Cabut keris. Mari bertikam. Cacat kurang usul. Badan di sana. Ayo, kata apa pada? Hamba menentang saya. Bang, cacat kurang usul tu. Bang, badan di mana? Ya. 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 Inilah lawan kau yang sepadan tuan hamba. Silakan. Mampus kau! Jangan ada sesuatu yang selamat. Tindakan tujuan hamba. Kau ingat? Tak sampai 7 hari, ajal kau akan menjemput. Alkisah di babak yang kedua. Sultan merasa risau di hati mendengar berita mimpi permaisuri. Entah apa gerangan yang akan terjadi. Panglima Kumbang balik pengobat hati.
Panglima Kumbang kini mendahaka. Setelah ditabal menjadi Laksmana, jawatan dan kuasa membuatnya lupa, sehingga terjadi bencana dan petaka. Dari Lingga ke Tanjung Balai, singgah sebentar di tepi kuala. Babak pertama sudah pun selesai. Kita lanjutkan pula di babak yang kedua. Selamat menyaksikan. Peribaan Sri Baginda Sultan di Balai Runtri. Silakan duduk, Datuk sekalian. Wahai Datuk pembesar-pembesar Istana Beta. Adapun maksud Beta memanggil Datuk-Datuk di balai ini untuk mendengarkan khabar dan perkembangan negeri. Adakah hal ehwal yang ingin Datuk-Datuk sampaikan kepada Beta? Wahai Mamanda. Tuanku, Silakan Mamanda. besar sungguh daulat tuanku. Macam piring padang pelita, besar sungguh daulat tuan. Piring kabar menyampaikan berita, hajat disampaikan kepada tuan. Tuanku, semenjak tuanku memerintah di kerajaan kita ini, keadaan rakyat aman sejahtera. Cuma saja sawah dan ladang pada saat ini kurang memuaskan hasilnya tuanku. Disebabkan hujan terlalu banyak turun. Tapi kalau buah ketua dan pokok kayu kayan tampaknya lebih subur tuanku. Seperti kita memandang bulan purnama di padang jalan. Ampun tuanku. Bagus, Datuk Mamanda. Bagus. Memang itulah hal yang paling utama. Kesejahteraan rakyat memang harus kita utamakan, Datuk. Selain daripada itu, kemegahan dan keindahan negeri ini adalah kebanggaan Beta sebagai pemimpin tahta, Datuk. Wahai Datuk Menteri, Tuanku, bagaimana khabar dua orang panglima Beta? ampun tuanku, sembah patih harapnya. Sampai saat ini, patih pun belum dapat kabar berita ya tuan. Mudah-mudahan mereka berdua akan balik dengan selamat. Beta pun berharap begitu juga, Datuk. Kanda yang penuh, Ya, Adinda. bolehkah Adinda menceritakan mimpi Adinda tadi malam, Kanda? Ceritakanlah kepada Kakanda, Adinda. Adinda rasa tak sedap hati, Kanda. Mimpi Adinda tadi malam, Kanda memelihara seekor kuda dan seekor ular hitam besar, Kanda. Dan ular itu melilit di badan Kanda yang sedang menunggang kuda. Agaknya apa mimpi Adinda itu maksudnya, Kanda? Sungguh pelik nampaknya mimpi Adinda ini. Wahai Datuk Mamanda, Tuanku, apa gerangan mimpi permaisuri Beta ini? Ampun tuanku, sembah patih harap diampun. Datuk Balai Kumbang datang menghadap. Dipersilakan ia masuk, pengamat. Hujung kita tuanku. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patih harap diampun. Patih datang menghadap.
Dipersilakan Panglima. Datuk-datuk, duduklah. Pasti. Peta hari ini sungguh amat sangat senang Panglima. Kerana Panglima balik dengan selamat ke istana. Tinggal kita menunggu Panglima Kelana saja balik ke istana. Mudah-mudahan ianya juga selamat. Ampun Tuan. Patik rasa tidak begitu. Setelah Patik bersama pengawal dan yang lain balik ke tempat Panglima Kelana, Patik tidak menemukannya, Tuan. Jadi, Patik putuskan bersama pengawal dan yang lain untuk kembali ke istana. Ampun Tuan. Ampun Tuanku Sultan yang berdaulat, izinkan Patik menyampaikan pendapat. Kalaulah memang Panglima Kelana belum kembali, bagaimana kita cari saja dia? Mungkin dianya akan kembali ke istana. Kalaupun ia terdesak, sudah pasti dia memutuskan pengawal untuk menyampaikan berita kepada kita, Tuanku. Ampun Tuanku. Datuk, kalau kita nak mencarinya, kita harus mencari ke mana, Datuk? Saat ini kita tak tahu keberadaan Datuk Panglima di mana. Menurut khidmat Patik, lebih baik kita tunggu saja Panglima balik ke istana. Bagaimana pendapat Datuk-datuk yang lain? Tuanku, Patik sependapat apa yang dikatakan Datuk Pegat, Tuanku. Ampun Tuanku. Kalau sekiranya datuk-datuk pembesar istana seia sekata, baiklah. Peta juga akan menunggu. Tuanku, bagaimana pula dengan janji Tuanku? Janji apa lagi, Datuk? Barang siapa di antara mereka berdua berhasil, maka ianya akan diberilah Laksmana, Tuanku. Ampun Tuanku. Oh iya, Datuk. Peta hampir saja lupa. Wahai Mamanda, Tuanku, kalau begitu, siapkan perlengkapan untuk penabalan besok hari. menjunjung titah, Tuanku. Tapi Tuanku, alangkah baiknya kita tunggu saja Panglima Kelana balik ke istana. Supaya tidak terjadi penyesalan, mohonlah kaji Tuanku. Ampunkan Patik, Tuanku. Tidak ada pakai tapi-tapi lagi, Datuk. Laksanakan saja tintah dan perintah Peta. Bukankah Panglima Kumbang banyak menabur bunga bakti dan jasa kepada Peta? Sudahlah, Datuk. Jikalau memang tak ada hal ehwal yang ingin dibicarakan kepada Peta, lebih baik kita bersurai dari balai ini. Dipersilakan. Mari, Adina. Baiklah. Kuntum, Kuntum, di mana kau, Kuntum? Kuntum, keluarlah kau, Kuntum. Kuntum, Kuntum, di mana kau, Kuntum? Keluarlah kau, Kuntum. Kenapa Tuan Hamba begitu lancang masuk ke hamba? Beginikah sikap Tuan Hamba sebagai seorang Laksmana? Masuk ke rumah orang dengan tiada adab tak sopan santun? Kuntum, asalkan kau tahu, sudah lama aku memendam hasrat kepada kau. Kerana kelainan itulah yang menghancurkan segala.
Ia sudah tidak ada lagi di akan leluasa. Aku menghisap untuk bunga yang dia dapat. Cis! Biadab! Kau malu! Kau jangan nak macam-macam dengan aku, Kumbang. Beginikah sikap kau sebagai seorang pembesar istana? Kemarilah aku. Kemarilah. Jangan, Kumbang. Jangan. Kemarilah saya. Kau macam-macam, Kumbang. Kunto, kau jangan lari saya. Kunto, kau dengar saja aku, Kunto. Kau jangan macam-macam dengan aku, Kumbang. Kalau tak, aku tinggal kau dengan di sini. Oh, pengawan kau ini. Sudahlah, Kunto. Sudahlah. Kunto, kau dengarkan aku baik-baik, Kunto. Jangan. Jangan, Kumbang. Sini, Kunto. Kurang tajam. Kau memang nak mampus sangat. Kau yang kena aku, Kunto. Cukup aku buat baik kepada kau. Ini yang kau buat kepada aku. Jangan, Kumbang. Kau rasakan ini akibat. Aku jangan aja kamu. Kesiangan dengan aku. Apa betul yang bilang kau? Aku sudah mengandung, Kumbang. Rasa mana kau dengan aku, Kumbang? Ingatlah kelana, Kumbang. Apa kau fikir? Kerana sudah aku ambilkan. Oh, kau. Bang! Jangan, Kumbang. Jangan. Ampun, Kumbang. Ampun. Hari ini kau takkan aku biarkan hidup. Jangan, Kumbang. Jangan. Astagfirullah. Kunto, Kunto, biarkan kau sumbang. Sudah aku duga, kau memang tak layak lagi. Suami. Diam kau Datuk Menteri. Sekarang kau sempat Kunto. Aku yang berkuasa. Jangan lagi kau kumbang. Ingatlah kau kumbang. Tiap-tiap jahat yang kau lakukan, kau pasti akan menerima balasannya. Aku akan terbalas. Apa yang telah kau buat pada aku? Sudahlah, Kanda. Kunto. Kunto. Tahanlah Kunto. Aku yakin suami kau kamu bercinta. Balik nak. Tahanlah nak. Itulah. Kanda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang budiman. Megahnya negeri sudah ternama. Gunungnya tinggi di Pulau Lingga. Di dalam hati bertanya-tanya, apa yang terjadi di babak yang ketiga? Sultan sungguh merasa murka. Pembesar istana tiada berdaya. Laksmana Kumbang semakin merajalela. Entah apa gerangan yang akan dibuatnya. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Panglima Kelana pendekar Satria untuk membela maruah dan cinta. Singgasana berdarah menjadi nyata. Selamat menyaksikan. Ampun tuanku, sembah pati agak diampun. Kalaulah menurut hemat pati, lebih baik kita menunggu panglima yang akan datang tuanku. Sebab di negeri kita ini nampaknya sudah mulai kacau tuan. Ampun tuanku. Apa? Tidak beta sangka, tidak beta duga, Datuk. Laksmana beta berani mendahaka kepada beta. Bukankah pangkat dan jawatannya yang beta berikan mengharapkan pagar-pagar makan tanaman, mengharapkan sokong-sokong yang membawa gebak? Kanda yang mulia, jangan-jangan inilah makna mimpi Adinda beberapa purnama yang lalu, Kanda. Benar, Adinda. Tetapi apa yang mesti Kanda usahakan? Semua tak dapat yang kita buat. Mengharapkan muka datuk-datuk yang tak setia kepada beta. Sampai satu orang pun tak berani membunuh pendahaka itu. Tak boleh diharap. Ampun tuan. Saat ini kita hanya dapat bersabar saja tuan. Ampun tuan. Bersabar, Datuk kata. Jangan Datuk ajarkan cara bersabar. Beta bukan budak, Datuk. Yang beta inginkan adalah bagaimana anak beta boleh selamat. Bertenanglah, Kanda. Jangan Kanda turutkan rasa marah. Kanda tak baik untuk kesihatan Kanda. Dinda rasa untuk saat ini kita memang mesti bersabar, Kanda, untuk mencari ananda kita bagaimanapun caranya, Kanda. Ya, Dinda pun sama saja. Sama dengan datuk-datuk semua ni. Ini yang aku tak setia kepada beta. Yang sedangkan beta merasakan bagaimana tangan beta tergantung ke langit, kaki terpasak ke bumi. Mengapa datuk-datuk tunduk semuanya? Ampun tuanku, datuk kita ini datang menghadap. Apa lagi agaknya pengawal ni? Suruh dia masuk pengawal. Jika kita Ampun tuanku. Sembah pati harap ya. Apa gerangan lagi, wahai Datuk Menteri? Pati datang membawa sembah duka tuanku. Sembah duka? Duka apa, Datuk? Begini tuanku. Ananda Pati Kuntung. Kuntum? Ada apa dengan Kuntum, Datuk? Kuntung telah mati tentang Laksmana Kumbang tuanku. Telah mati?
Benar tuanku. Sedangkan bayi yang kandung telah pun pergi bersama ibunya tuanku. Bangunlah Datuk. Beta turut berduka cita atas kabar duka yang Datuk sampaikan. Terima kasih tuanku. Semoga kuntuk ditempatkan di sisi yang Maha Kuasa. Tuanku, kejahatan Laksmana Kumbang tak boleh kita biarkan lagi tuanku. Ampun tuanku. Benar tuanku. Laksmana Kumbang harus kita padamkan riwayatnya. Lalu bagaimana caranya, Datuk? Ini yang Datuk mengatakan setia kepada Beta. Jangankan untuk membunuhnya, melukakannya saja Datuk tak mampu. Ampun tuanku. Apa lagi agaknya pengawal ni? Aku melihatnya datang menghadap. Suruh dia masuk. Menjunjung kitab tuanku. Tak tahu kalau Sultan lagi muka saat ini. Ampun tuanku. Maafkan hamba. Hamba mendengar telah terjadi huru-hara di negeri tuan. Sebenarnya apa yang telah terjadi tuan? Wahai Tuan Hamba, Tuan, dari mana asal muasal Tuan Hamba datang? Dan mengapa muka Tuan Hamba bertutup? hamba berasal dari negeri seberang. Kedatangan hamba ke sini hanyalah untuk menumpang tinggal tuan. Ampun tuan. Berdirilah wahai Tuan Hamba. Mari sini. Memang di negeri Beta terjadi huru-hara wahai Tuan Hamba. Disebabkan panglima yang mendahaka kepada Beta. Tidak ada satu pun yang mampu untuk membunuhnya wahai Tuan Hamba. Kalaulah boleh, biarlah hamba yang mencuba menghapus agang yang mencoreng di muka tuanku. Ampun tuanku. Wahai Datuk Mamanda, Tuanku, bagaimana menurut Datuk Mamanda? ampun tuanku Sultan yang berdaulat. Kalaulah menurut hemat Patih, kita terima saja pemuda ini tuanku. Mudah-mudahan saja ia akan berhasil nantinya. Tapi terpulang kepada tuan pula. Bagus Datuk. Bagus. Wahai Tuan Hamba, dirilah. Tuanku. Beta ingin mengucapkan terima kasih sekalung budi yang baik dikenanglah jua. Terima kasih kepada Tuan Hamba yang telah membantu di negeri Beta yang sedang kesulitan ini. Budi baik Tuan Hamba tidaklah Beta lupakan. Silakan Tuan Hamba. Berhati-hatilah wahai orang muda. Kalau musuh yang engkau lawan bukan sembarang orang dah. Baiklah Datuk. Kalau boleh hamba tahu di mana keberadaan pengkhianat itu Datuk? Wahai orang muda, Laksmana Kumbang beserta kerabatnya telah menguasai istana. Tuanku serta kerabatnya terpaksa kami larikan ke rumah Datuk Bendahara. Sedangkan Tengku Puteri serta Dayang masih disekap di istana Tuan Hamba. Kalau begitu, tuanku, biarlah hamba segera ke istana. Hamba bermohon. Baiklah, dipersilakan wahai Tuan Hamba.
Iya, Datuk. Kalau aku menjadi sultan ini, siapa kiranya yang pantas untuk aku jadikan pun? Apa yang dibimbangkan Laksmana? Kan sudah ada Tengku Putri. Betul je. Tapi aku menikah dengan harus mengikut adat. Apalagi aku menjadi calon pemimpin. Bukankah sudah pernah hamba katakan dulu Datuk? Tapi Datuk terlalu terburu-buru dalam bertindak. Tambah lagi Datuk telah membunuh anak Datuk yang bernama Kundong. Jadi, bukan misi makin panjang Datuk. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Siapkan diri kau, Kumbang. Kerana tak lama lagi, engkau akan menjempat ajal kau. Hei! Siapa tuan hamba? Keluar kau! Tibalah saatnya, Kumbang. Kau akan menemui ajal kau. Hei, tuan hamba! Jangan bersembunyi di balik ini. Keluar kau! Sekarang, sudah jelas. Jika kau tanyakan aku siapa, tentu aku adalah orang-orang yang menjadi mangsa keganasan kau. Rupanya kau orang utusan sultan je. Baik. Nampaknya kau nak mengata nyawa. Buka topeng kau tu. Aku tak suka kalau membunuh orang tanpa mengenal rupa. Silakan. Kalau kau memang dapat membuka topeng yang aku pakai, aku menyerahkanlah. Kurang ajar, tuan. Jangan. Ya, Datuk. Apa lagi yang kau tunggu? Baik, Datuk. Ya. Tuan hamba. Sedang membah tembang. Turun jarak tembang. Datangnya bangsa lagi hanyut. Dirikan pula ke bawah panjang. Pulang lingga lagi berdrama. Berbagai pulau hutannya lebat. Jangan disangka gajah yang kuat. Kadang tersandung. Datuk! Kau cuba mati lagi, cuba belum tahu. Jangan kau bunuh dia, Kelanda. Dia adalah kekanda kau. Bangunlah. Janganlah hanya menjadi mangsa dari ayah kekatnya. Yang sewaktu itu menjadi turunan menjadi. Kelanda, Tok, bukakanlah topeng kau supaya Laksmana ini tahu siapa kau. Baiklah, Tok. Kau Kelanda masih hidup kau rupanya. Jangan. Kau kata dia sudah mati. Memanglah mati Laksmana. Aku yang membuat keris itu racun Laksmana. Dan tentulah aku ada penawar. Jala, baju dan agut yang kau pakai ini menjadi bukti bahawa kau berdua adalah bersaudara. Apa tu? Tak mengapa kau ingin membunuhnya. Kami berdua bersaudara, Datuk. Benar sekali. Kenapa tak kau ceritakan dulu, Tok? Semua kisah selalu ada hikmah. Berdirilah. Maafkan Jala, hanya kita saja yang salah melaksanakan. Jala tak tahu dan kau mencintai dan janji. Kami dari sini kau tak bersama aku. Ayahnya menunggu Jala seperti ini, Tok. Ibu Jala mandinya. Baca, tu sangat mengerti. Jala, Pada sang ibu kerana kisah ini yang membuat perjalanan hidup kau akan berubah. Kanda. Sudahlah, Kanda. Kesalahan Kanda sudah Kanda.
Bukan. Sekarang, Kanda baliklah bersama itu. Sedangkan kepada Laksmana itu, jangan Kanda apa-apakan. Itu bagian Kanda. Baiklah. Kalau begitu, hatilah. Tok Guru, Datuk Megat, mari ikut saya. Kumbang! Tegama kau buat demikian dengan aku. Kau hendakkan isteri aku. Kerana menolak, kau bunuh dia. Kau berkhianat kepada Sultan yang telah memberi anugerah serta jawatannya kepada engkau. Kerana aku memang ada dendam kepada engkau. Kau selalu menjadi penghalang untuk aku. Maka kau harus aku singkirkan. Akulah yang merencanakan semua ini. Sudahlah, Kumbang. Darah dibayar dengan darah. Kalau itu kehendak kau, baiklah. Apa yang kau tuai, itu yang kau temani, Kumbang. Tuanku, Bangunlah. Bukankah tuan hamba ini Panglima Kelana? benar tuanku, petik Kelana. Syukurlah kalau tuan hamba selamat. Silakan Panglima. Ampun tuanku Sultan yang berdaulat. Kalaulah menurut hemat Patih, sebaiknya orang muda yang telah membantu di kerajaan kita ini, kita beri tanda jasa kepada beliau, tuan. Ya, kita angkat menjadi Laksmana, sedangkan Merdeka Laksmana kita angkat menjadi Panglima. Itu menurut Patih, tuanku. Tapi terpulanglah kepada Datuk dan terpulang kepada tuanku. Ampun tuanku. Baik, Datuk. Megat. Baik, Datuk Megat. Tuanku, Bagaimana khabar Ananda Peter? Tunku Putri tidak pernah apa-apa tuanku. Ianya selamat tuanku. Ampun tuan. Anak,
sudah selamat, Bunda. Alhamdulillah kau selamatkan Kanda. Anak kita sudah selamat, Kanda. Syukurlah Ananda. Kau selamat Ananda. Ya Allah ya Tuhanku. Anak aku ternyata masih selamat. Biadab kau. Kena ulah dan perangai kau lah. Laksmana Peter berani mendahaga kepada Peter. Tuan! Tuan, Tangkap dan bawa ke bawah tanah. hidung kita, Tuan. Cepat! Apa lagi Ananda? Maafkan kepada penduduk Jawa. Selama di sini, penduduk Jawa selalu menjaga Nanda. Bersama dayang-dayang yang lain. Benar begitu Dayang? Tidak, Tuanku. Penduduk Jawa kan yang menjaga kami semua di sini. Ketika Laksmana Kumbang ingin berjahat pada Nanda, penduduk Jawa kan selalu menghentikannya, Ayahanda. Ampun tuanku, ibu ampun. Sembah Patik harap diampun. Pendekar yang dulu hidupnya memanglah puas tuan. Tapi Patik yakin dan percaya dalam setanganmu tidak semuanya komeng. Ampun tuan. Harap diampun dan tuan. Sebab Patik harap diampun. Jikalau memang Patik layak hukum, maka laksanakanlah tuan. Tapi dalam lubuk hati kamu telah menyesal dengan apa yang sudah kamu buat, tuan. Maka dari itu, hamba serahkan diri sendiri yang hamba ke bawah ini, tuan. Mendengar cerita daripada Ananda Peter dan dayang-dayangnya, Tuan hamba memiliki kemurahan hati. Kalau begitu, semua kesalahan Tuan hamba Peter ampunkan. Pengamal, lepaskan dia. Menjunjung kita, Tuanku. Pengamal! Pengamal! Tuanku, Sempurnakan mayat itu dan segera semayamkan. Menjunjung kita, Tuanku. ampun tuan. Patik perempuan ini, tuan. Silakan Laksmana. Ampun tuanku. Patik pun ingin memuji asalku. Jangan ampun tuan. Tok Guru nak memohon diri juga. Benar tuan. Tapi silakan dan hati-hatilah Tok Guru. Ampun tuanku. Tapi silakan. Panglima. Tok. Kelana. Itu dengarlah pesanku baik-baik. Pergi ke pantai di waktu pagi. Menunggu perahu hendak seberang. Pandailah pandai membawa diri. Kena beradu di negeri orang. Alangkah mulia bulan purnama. Baju kurung berganti teman. Jalankan juga perintah agama. Kalau hidup ingin selamat. Itulah yang dapat tunggu pesankan kepada engkau Kelana. Sekarang, pergilah ke dengan Abah. Yaitu dalam. Itu akan pergi ke sana. Baiklah tu. Segala tunjuk aja tu akan ada ingat Kelana. Ibu kasih. Berhati-hatilah tu. Selamat tinggal. Dayang, Tuanku. bersihkan singgasana Peter yang bersimbah dan bernoda-noda dengan darah itu. Kerana perangai Laksmana Kumbanglah yang membuat singgasana Peter bersimbah dengan darah. Menurut kita, Tuanku. Minta bawa tu pergi mandi dan belani pulang. Baiklah, mari tunggu puteri. Wahai hamba rakyat dan pembesar-pembesar istana Peter, Tuan. dengan kejadian dan peristiwa ini telah pun membuka hati dan fikiran Peter. Rupa-rupanya Laksmana Kumbang
dengan harta, tahta dan wanita tidak membuatnya ia tenang dan bahagia. Mulai hari ini mengharapkan bulan jatuh ke riba, tetapi gerhana datang melanda. Untung tak dapat dipinta, malang tak dapat ditolak. Yang baik kita jadikan sempadan, yang buruk kita jadikan tauladan. Pantang membuka aibnya orang, pantang mengoyak baju di badan, pantang menepuk air di dulang. Habis daulat kerana kuasa, habis budi kerana bahasa. Pedas lada sampai ke mulut, pedas mulut menjemput maut. Bisa ular pada taringnya, bisa sengat, bisa penyengat pada racunnya. Bisa mulut kalau racun ada obatnya, bisa mulut menjemput maut. Mulai hari ini, marilah kita sama-sama bahu-membahu membangun negeri ini. Buang perangai iri dan dengki, buang perangai iri dan dengki, agar negeri ini menjadi negeri yang berdatun taibatun warabur ghafur. Demikianlah sebuah kisah dalam cerita Singgasana Berdarah. Memang dendam tidak menyelesaikan masalah. Duduk menjaga tua, tegak menjaga maruah. Encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang budiman, buanglah sifat perangai iri dan dengki, kerana itu penyakit hati. Untuk membangun sebuah negeri, buanglah dendam, bersihkan hati. Mana kaca, mana permata, sama-sama memberi kilauan. Ragam manusia telajak berkata, salah dan silap mohonlah dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.